yang bermaksud daripada sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Thalathan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebanyak 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah. Yaqulu nasu adatan wa naquluha ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat sama-sama kita berkumpul menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita luangkan sedikit masa untuk sama-sama kita mendengar perkongsian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita dan memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya lebih pada kuliah umum dan suka untuk saya berkongsi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang direkodkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, iaitu himpunan ilmu dan hikmah. Hadis ini diletakkan pada nombor yang ke-7. Hadis yang ke-7 daripada 40 hadis ataupun 50 hadis Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Hadisnya berbunyi, an Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah thalathan. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Yang bermaksud daripada sahabat Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Thalathan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebanyak 3 kali. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah? Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk siapakah wahai Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemerintah orang Islam dan orang awam Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Takhrijul hadis. Hadis ini dalam riwayat Muslim dan juga riwayat yang lain ada lebih kurang beberapa riwayat. Antaranya adalah riwayat, kalau Muslim, riwayat Suhail bin Abi Saleh daripada Atha bin Yazid Al-Laythi daripada Tamim Ad-Dari. Itu jalan Imam Muslim. Daripada riwayat yang lain, daripada jalan Al-Imam Tirmidzi, diriwayatkan daripada Suhail, daripada Abu Saleh, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka di sini jalan Abu Hurairah, boleh jadi Abu Hurairah mengambil daripada Tamim Ad-Dari, kemudian Abu Hurairah menggugurkan Tamim Ad-Dari. Kerana Abu Hurairah
termasuk kalangan sahabat yang lewat masuk Islam. Begitu juga Tamim Ad-Dari pun antara sahabat yang minal mutaakhirin, sahabat-sahabat yang lewat masuk Islam. Ya, tapi Tamim lebih awal berbanding dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini juga diriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Thauban, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Berkaitan dengan takhrij, boleh jadi Tamim ambil daripada sahabat-sahabat besar yang lain. Ya, boleh jadi Tamim ambil daripada Ibnu Umar, boleh jadi Tamim ambil daripada Ibnu Abbas, ataupun ambil daripada Thauban, kemudian dia menggugurkan nama sahabat. Ya. Sahabat menggugurkan sahabat yang lain tidak ada masalah. Ya, kalau sahabat menggugurkan sanad sahabat yang lain, maka tidak ada masalah. Sebab as-sahabatu kulluhum udul, para sahabat semuanya adil. Ya, sahabat kalau diriwayatkan daripada sahabat lain, kemudian dia sebut aku dengar daripada Nabi, tak ada masalah hadis tersebut. Yang jadi masalah kalau tabi'in menggugurkan nama sahabat. Ya, orang kemudian yang tak pernah jumpa Nabi, ya, yang tidak termasuk kalangan sahabat, menggugurkan nama sahabat. Ya, kalau selagi tak jumpa jalan tersebut, maka hadis itu tidak boleh diterima sebagai hadis. Dikatakan Tamim Ad-Dari, masyhurnya hadis Tamim Ad-Dari adalah hadis selepas dia masuk Islam, kemudian dia berjumpa dengan Nabi SAW, menceritakan kisah dia menaiki kapal, kemudian terdampar di satu pulau, bertemu dengan Dajjal. Ya, itu adalah hadis Tamim Ad-Dari. Hadis Dajjal adalah hadis Tamim Ad-Dari, yang dia berjumpa sebelum dia masuk Islam. Kemudian kerana Dajjal menyebut berkaitan dengan Nabi SAW, dia berjumpa Nabi dan masuk Islam selepas itu. Tamim Ad-Dari wafatnya pada tahun 40 Hijrah. 40 Hijrah Tamim Ad-Dari. Disebut kelebihan Tamim Ad-Dari minal abidina minas sahabah, kalangan para sahabat yang beribadah kuat. Ya, Tamim Ad-Dari termasuk kalangan sahabat yang lewat masuk Islam, kemudian menggantikan kelewatan itu dengan beribadah dengan bersungguh-sungguh kepada agama. Jadi hadis ini Nabi SAW menyebut ad-dinun nasihah. Ad-din an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Cuma yang perlu difahami oleh kita, dimaksudkan dengan nasihat bukan sebagaimana yang difahami oleh orang Melayu perkataan nasihat. Orang Melayu faham nasihat lain berbanding dengan istilah asal bahasa Arab. Ad-din itu sendiri, agama itu sendiri, ataupun perkataan ad-din bukan semata-mata bermaksud agama. Dalam istilah Arab, dalam ayat Al-Quran banyak perkataan-perkataan. Contoh dalam suratul Fatihah kita baca Maliki Yaumiddin, Tuhan kepada agama, ataupun Tuhan ad-din. Yang dimaksudkan Tuhan ad-din di sini adalah Tuhan Yaumul Hisab, ataupun Tuhan Yaumul Akhirah, Raja hari akhirat. Jadi ad-din itu sendiri dengan beberapa ayat Al-Quran menunjukkan istilah yang pelbagai bermaksud lain. Ada istilah ad-din bermaksud syariat. Ada istilah ad-din bermaksud hari kiamat. Ada istilah ad-din bermaksud millah. Bermaksud millah maksudnya agama sebagaimana kita faham. Kemudian an-nasihatu, nasihat di sini para ulama sendiri khilaf apa maksud nasihat. Kerana dari sudut istilah bahasa, nasihat diambil daripada perkataan nasaha dengan perbuatan nasahal asal.
Nasahal asal bermaksud menasihati madu. Maksud nasihat kepada madu adalah membersihkan madu, tasfiyatuhu. Tasfiyatuhu, safal asal maksud dia membersihkan asal. An-nasihatul asal bermaksud membersihkan asal. Sebab tu beberapa pandangan bermaksud agama itu membersihkan manusia. Agama itu menapis manusia daripada perkara-perkara yang jahat. Nasihat adalah sifat kepada agama. Nasihat iaitu sebagai penapis, sebagai pembersih kepada agama. Nabi SAW mengulang perkara tersebut sebanyak 3 kali. Agama itu sebagai nasihat. Agama itu membersihkan. Agama itu membersihkan. Agama itu membersihkan. Maka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang berada ketika itu bertanya, liman ya Rasulullah? Kepada siapa agama itu wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, kepada Allah. Bermaksud kepada Allah ini adalah berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wali kitabihi, berpegang dengan kitabnya. Wali rasulihi, berpegang dengan rasulnya, mengikuti rasulnya. Wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan kepada pemimpin umat Islam dan juga masyarakat awam orang Islam. A'immatil muslimin, pemerintah umat Islam ini, ulama menafsirkan a'immatil muslimin boleh jadi 2 golongan. Sama ada ulama ataupun umara. Sama ada ulama, para ulama itu disebut sebagai a'immatil muslimin, waliul amr ataupun pemimpin. Itu kedua-dua disebut sebagai a'immatil muslimin. Sebab tu kalau dari sudut pemerintahan Islam, tidak lengkap hanya pemimpin sahaja Islam, tapi penasihatnya bukan Islam. Ataupun penasihatnya Islam, pemimpinnya bukan Islam. Itu bukan keseimbangan yang ada dalam negara Islam. Ada beberapa hadis yang dikaitkan dengan perkataan an-nasihah. Antaranya Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Jarir bin Abdullah, bay'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wan nushi likulli muslim. Aku berbai'ah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendirikan salat, menunaikan zakat dan memberi nasihat kepada setiap orang muslim. Ada juga hadis Nabi SAW menyebut, idza stansahaka fansah lahu, apabila dia meminta nasihat kepada kamu, hendaklah kamu menasihatinya. Ini dari sudut istilah yang kita biasa faham. Nasihat iaitu nasihat memberi peringatan yang baik, iradatal khairi li ghairihi, menginginkan kebaikan kepada orang lain. Itu antara maksud nasihat. Kita menginginkan orang mendapat kebaikan daripada agama. Kita menginginkan orang meninggalkan kejahatan berdasarkan agama. Itu adalah termasuk daripada nasihat li ghairi, nasihat kepada orang-orang lain. Antaranya juga satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, innallaha yarda lakum thalathan, yarda lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, wa an tunasahu man wallahu Allahu amrakum. Allah Ta'ala redha kepada kamu pada 3 perkara. Allah Ta'ala redha supaya kamu beribadah kepadanya, menyembahnya dan tidak mensyirikkannya dengan yang lain. Dia redha kamu berpegang dengan tali Allah, iaitu Islam, secara sempurna tanpa berpecah belah. Dan dia redha kamu saling menasihati untuk pemerintah
yang Allah Subhanahu wa taala lantik bagi mentadbir urusan kamu. Sebab itulah hadis ini juga disebut di antara hadis-hadis min qawamiddin, min qawamiddin ataupun min qiyamiddin, di antara hadis-hadis yang penting dalam agama. Ya. Ad-dinun nasihah bermaksud qiyamuddin an-nasihah. Mendirikan agama mesti dengan nasihat. Ya, yang dimaksudkan dengan nasihat adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Ya, nasihat dimaksudkan dengan agama adalah mengajak melakukan perkara ma'ruf dan mencegah kemungkaran. Itu wajib dalam agama. Ya. Ya, mengajak kepada ma'ruf, mencegah kemungkaran, itu adalah perkara yang usul dalam agama, sama ada dari sudut tauhid, akidah ataupun dari sudut fiqh syariat. Ada juga dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 91, "Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih." Orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit dan orang-orang yang tidak mempunyai sesuatu yang hendak dibelanjakan tidaklah menanggung dosa kerana tidak turut berperang apabila mereka nasihat untuk Allah dan Rasulnya, iaitu dengan taat kepada Allah dan Rasulnya serta tidak melemahkan semangat orang lain. Ya. Maksudnya orang-orang lemah, orang-orang yang sakit, yang tidak terlibat dalam peperangan, selagi mana mereka nasihat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka terlepas tuntutan tersebut. Ya. Sebab berperang itu wajib dalam Islam. Apabila berperang itu wajib, apabila berlaku peperangan, sama ada diperangi ataupun memerangi, wajib kepada orang Islam terlibat. Akan tetapi bagi beberapa orang yang darurah, yang tidak boleh terlibat bersama dengan peperangan, selagi mana dia menasihati Allah dan Rasul, iaitu berpegang dengan amar ma'ruf nahi munkar kepada Allah dan Rasul, maka dia terlepas dan juga mendapat ganjaran yang besar dalam agama. Sebab tu tuan-tuan yang Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mudah kita faham, tiga perkara yang awal itu disebut sebagai manhaj Allah, kitab dan juga Rasul. Itu manhaj. Manhaj agama, manhaj nasihat. Rujukan agama, rujukan nasihat. Mestilah merujuk pada Allah, mestilah merujuk pada kitab, mestilah merujuk pada Nabi untuk bagaimana kita memberikan nasihat. Kemudian dua perkara kemudian, selepas pada tiga perkara, dua perkara kemudian adalah sasarannya. Sasaran manhaj tadi. Manhaj tu Allah, Rasul dan juga kitab. Sasarannya adalah pemimpin umat Islam, sama ada ulama'nya dan umara'nya. Kemudian yang kedua adalah keseluruhan masyarakat umat Islam. Ya. Pemimpin perlu dinasihati dengan manhaj itu, manhaj agama itu. Sebab tu tuan-tuan yang minta Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita lihat dari sudut sejarah umat Islam, siapa pun menjadi pemerintah hendaklah ditaati, diberikan sokongan. Dalam masa yang sama, apabila dia melakukan kesalahan, hendaklah ditegur dan diperbetulkan. Itu dalam sejarah umat Islam. Sekalipun berlaku beberapa sejarah hitam umat Islam memberontak kepada pemimpin umat Islam, kemudian mengambil kuasa daripada orang yang diperberontakkan. Ya. Macam contoh, Daulah Abbasiyah mengambil kuasa daripada Daulah Umayyah. Ya. Daripada peperangan, kemudian menang, ambil kuasa. Ya. Majoriti para ulama mengatakan pemberontakan Abbasiyah kepada Umayyah adalah haram.
pemberontakan Abbasiyah kepada Umayyah hukumnya haram apabila kita memerangi pemerintah yang telah dilantik oleh umat Islam. Akan tetapi selepas daripada kita mengambil pemerintahan tersebut, maka setelah dia menjadi pemerintah, dia adalah pemerintah yang sah. Walaupun dia ambil secara jalan yang tidak sah. Ya? Itu dari sudut hukum agama. Ya, sebagaimana kalau kita lihat yang paling dekat dengan sejarah kita, zaman kita adalah sebagaimana yang berlaku di Mesir. Ya? Apabila Muhammad Mursi menang sebagai presiden di Mesir, pemerintah tidak sampai setahun kemudian digulingkan oleh Abdul Fattah As-Sisi. Ya? Jadi majoriti para ulama mengatakan pemberontakan Abdul Fattah As-Sisi sebagai Menteri Pertahanan ketika itu ataupun Menteri Tentera ketika itu kepada presidennya adalah haram. Hukumnya haram. Akan tetapi selepas dia dilantik menjadi presiden, dia adalah presiden yang sah walaupun jalannya haram. Ya? Kerana itu kalau dari sudut hukum fiqh disebut sebagai akhafud dararain. Kalau kita menentang dia pula, maka banyak lagi pertumpahan umat Islam. Apabila dia ambil dengan pemberontakan itu menumpahkan darah umat Islam, haram banyak benda dia buat. Tapi bila dia menjadi pemerintah, kalau kita nak memberontak pada dia pula, ataupun orang Mesir nak memberontak pada pemerintah yang sudah ada, maka berlaku lagi pertumpahan darah, maka itu lebih mudarat berbanding dengan kita menerima dia sebagai pemerintah. Ya. Itu dari sudut beberapa kaedah-kaedah hukum berkaitan dengan pemerintahan. Sebab tu tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala, dari sudut demokrasi pula, kita lihat demokrasi bukan peperangan. Ya. Tidak ada pertumpahan darah dan sebagainya. Siapa pun dilantik, sama ada setempat maupun setempat ataupun lebih besar negara ataupun negeri, maka diberikan sokongan. Ya. Walau berbeza latar belakang sekalipun, walau berbeza tidak setuju sekalipun, maka diberikan sokongan supaya tidak berlaku politicking yang banyak. Ya. Diberikan sokongan dalam masa yang sama. Berdasarkan nasihat dalam agama, kita sebut al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, mengajak melakukan perkara baik. Dia buat perkara baik, kita sokong. Apabila dia melakukan kemungkaran, maka kita tegur. Ya? Sebab tu kalau kita lihat dalam Islam, Nabi SAW menyebut, sekalipun pemerintah itu zalim, hendaklah kamu bersabar padanya. Ya? Sabar kepada pemerintah yang zalim, sekalipun zalim. Ya? Kalau tak zalim, apatah lagi. Ya? Maka kalau dia melakukan sedikit kesalahan, kita kena perbetulkan. Itu tugas nasihat dalam agama. Ya? Jangan biarkan dia berterusan melakukan kemungkaran. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW bercerita berkaitan dengan akhir zaman, berkaitan dengan orang Arab. Ya? Nabi SAW menyebut, satu hari Nabi tidur di rumah Zainab. Kemudian Nabi terkejut daripada tidur. Terkejut pada tidur, Nabi sebut, wailul lil Arab min syarrin qad iqtarab. Futihal yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithlu hadhihi. Faqalat Zainab, anuhlika wa fina salihun? Qala na'am idza kathura al-khabath. Ya? Nabi sebut, celakalah orang Arab. Celakalah Arab daripada kejahatan yang semakin mendekat. Ya? Walaupun hadis itu merujuk pada orang Arab, akan tetapi kecelakaan itu bakal mengena ke semua orang Islam, bukan Arab sahaja. Ya, tapi Arab mungkin kena dululah. Ya? Pada hari ini telah terbuka tembok Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Ada beberapa perbezaan pandangan hadis, ada yang mengatakan seperti ini dan sebagainya. Ya.
Lalu Zainab bertanya pada Nabi SAW, adakah kita akan hancur sedangkan masih ada orang soleh kalangan kita? Adakah kita akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan ramai lagi orang soleh? Wa fina salihun, ada kalangan kita orang yang soleh. Nabi SAW menjawab, Naam, idza kathurul khabath. Kamu akan hancur apabila kejahatan terlalu banyak. Kejahatan terlalu banyak ditafsirkan oleh para ulama dengan dua maksud. Pertama, orang-orang baik, orang-orang soleh tidak melakukan kerja mencegah kemungkaran. Menyebabkan kemungkaran dah banyak sangat menjadi kepada situasi yang kedua, sebabkan dah banyak sangat dah tak boleh buat apa dah. Ataupun dah banyak kemudian dah biasa. Dah terlalu biasa. Orang buat kemungkaran dah terlalu biasa. Orang yang menegur kemungkaran orang pelik. Kita dah mula rasa macam tu. Saya dah mula rasa macam tu. Kalau kita tegur orang tak pakai tudung, kita lah pelik. Zaman-zaman dunia demokrasi, freedom of act dan sebagainya. Zaman-zaman sekarang ni kan, orang tak nak pakai tudung, terserah pada dia. Kalau kita tegur, kitalah salah. Seolah-olah macam tu. Kalau orang bawa anak perempuan orang ataupun orang lelaki bawa anak perempuan orang, kalau kita tegur, kitalah pelik. Kalau salah tangkap ataupun tersilap protokol, prosedur dalam menangkap orang yang berkhalwat, berzina dan sebagainya, masuk mahkamah, kita salah. Jaiz berapa kali dah kalah kes, sebab silap prosedur dan sebagainya. Gitulah. Padahal kita buat kerja betul. Kita buat kerja betul, tapi zaman-zaman sekarang orang buat maksiat secara terbuka. Apatah lagi zaman-zaman dunia sosial, media sosial ni, orang menunjukkan isi hatinya dengan secara terbuka. Malahan kalau kita komen untuk menegur sekalipun, boleh jadi kita yang akan kena balas balik dengan pelbagai cacian dan sebagainya. Sebab itulah Nabi SAW sebut, idza kathura al-khabath, iaitu apabila kejahatan dah terlalu banyak. Terlalu banyak. Macam saya pernah kongsi kat sini kan, apabila kedai-kedai 7-Eleven dan sebagainya menjual arak di kawasan rumah Islam, kemudian orang Islam buat tak tahu aja, kita pun beli macam biasa kan. Anak-anak orang Islam kerja sebagai cashier di kedai-kedai tersebut, dan dibiarkan lama-lama biasa je lah. Beberapa mall-mall besar dulu mungkin dia letak arak dan perkara-perkara tidak halal di satu tempat ujung, tetapi beberapa waktu yang sekarang, orang boleh letak arak di hadapan pintu masuk dia, di hadapan pintu masuk mall-mall besar. Dia letak kat depan tu. Apatah lagi kalau ada perayaan-perayaan tertentu, Tiger apa semua boleh letak, Kasbah apa semua letak depan-depan pintu. Saya tak cakap tempat orang lah, saya cakap tempat saya kan. Kita balik kampung di Banting, dia letak depan-depan aja. Dia letak depan-depan pintu. Masuk pintu, depan-depan tu ada Kasbah, ada Tiger dan sebagainya. Kemudian bila kita sebut pada budak-budak Melayu yang bekerja di situ, ni kenapa letak kat depan-depan? Oh, kena tanya manager lah. Jadi itu kelemahan lah. Kelemahan orang-orang kita yang kerja, tidak ada rasa sensitiviti untuk melakukan bantahan dan sebagainya. Itu kita dekat negara kita lah. Sebab tu tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana sekalipun kejahatan, jangan dibiarkan berterusan. Lebih-lebih lagi pada yang kita boleh, lebih-lebih lagi pada tanggungan kita, pada anak-anak kita,
pada kaum kerabat kita. Kan? Apabila mereka mula, itu pula termasuk daripada ammatihim, termasuk daripada masyarakat umum umat Islam. Kan? Boleh jadi kepada pemerintah, kadang-kadang kita susah. Sudahlah susah nak jumpa. Banyak-banyak pemerintah ni memang susah nak jumpa. Bila kita senang nak jumpa, time pilihan raya senanglah jumpa. Time pilihan raya kita senang jumpa. Lepas pilihan raya, susah nak jumpa. Kalau pergi ke pejabat-pejabat pun mungkin tak jumpa juga. Jumpalah dia punya staff dan sebagainya. Jadi kadang-kadang nak menyampaikan kritikan, bantahan itu pun susah. Disusahkan dengan sistem. Tapi tetap kena ada usaha. Tetap kena ada usaha untuk melakukan perubahan. Begitu juga yang dimaksudkan dengan nasihat kepada Allah, an-nasihatu lillah, adalah kita beriman kepadanya. Al-imanu bihi wal amalu bima nuzila alaina. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada kita. Qadri mastata'na lah. Qadri mastata'na, sekadar yang kita mampu. Jangan tinggal jangan la yutraku la yudraku kulluhu wala yutraku julluhu. Jangan, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Sekadar yang kita mampu. Beramal dengan arahannya, kemudian meninggalkan segala larangannya. Itu juga termasuk daripada nasihat kepada Allah. Begitu juga nasihat kepada kitabnya adalah mempelajari kitab Allah Subhanahu wa taala. Agama itu nasihat kepada kitab adalah kita mempelajari kitab Allah, mempelajari kitab-kitab Allah. Mempelajari Al-Quran, itu termasuk daripada nasihat dalam agama. Jangan biarkan Al-Quran itu sekadarnya ataupun sekadar apa? Sekadar paparan, sekadar digantung sahaja. Sedangkan kita tidak tahu cara membacanya dan tidak memahami maksudnya. Jangan biarkan macam tu. Sekurang-kurangnya sedikit demi sedikit ada penambahan berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian nasihat kepada Nabi SAW, nasihatu li Rasulillah SAW, ialah berusaha untuk mentaati, menolong dan membantu Nabi SAW. Dia lebih kurang sama, tapi setiap perkara itu ada perbezaan. Menyumbangkan harta untuk jalan Islam, mencintai Nabi SAW, mempelajari sunnahnya SAW. Kadang-kadang kita lihat orang Islam kenal Nabi SAW sekadarnya. Dia kenal Nabi itu sekadarnya. Berbanding dengan dia mengenali idola-idola dia yang lain. Ni sekarang musim bola contoh. Musim bola kan. Selangor kalah, nak buat macam mana, tak apalah. Selangor kalah, kalau tak boleh cuti tambah sampai hari Selasa kan. Saya orang Selangor lah. Kemudian World Cup. Kadang-kadang kita lihat orang-orang mengenali pemain bola yang ramai itu, dia mampu kenal seorang demi seorang. Sedangkan Nabi dan para sahabat, dia hanya kenal sekadarnya sahaja. Para sahabat pun mungkin dia kenal beberapa nama saja. Mungkin 4 orang je dia kenal. Ataupun mungkin lebih sikit lah. Kan? Sebab ada kita nyanyi daripada kecil, mungkin kita kenal lah beberapa nama. Saya lihat daripada dulu, waktu daripada belajar lagi, kita lihat kawan-kawan yang ta'assub pada bola.
mengenali pemain bola dengan segala ceritanya, lebih berbanding dengan yang sepatutnya. Kita kenal pemain-pemain bola ni, kita tak dapat pahala langsung, tuan-tuan. Tak dapat pahala apa pun. Berpenat lelah mengenali, kemudian tak dapat apa. Tapi kalau kita mengenali Nabi SAW dan orang yang Nabi SAW cintai, para sahabat, para ulama, ada banyak keberkatan dan pahala pada perkara tersebut. Kemudian mengikuti sunnah Nabi SAW, iaitu dengan mempelajari sunnahnya dan mengamalkan sunnahnya. Kita belajar apa itu sunnah Nabi SAW, yang Nabi buat, apa yang Nabi tinggal, apa yang para sahabat tinggal, kita buat yang itu. Kita berpegang dengan itu. Addu alaiha bin nawajis, yang Nabi SAW sebut, addu alaiha bin nawajis, gigit dengan gigi geraham kamu. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, addu alaiha bin nawajis. Hendaklah kamu berpegang dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin yang diberikan hidayah, gigit dengan gigi geraham. Jadi yang sikit pun kita gigit, apatah lagi kalau yang besar. Yang kecil-kecil pun kalau boleh kita amalkan, kita amalkan sentiasa dan sampaikan pada orang-orang, terutamanya kaum kerabat kita. Kemudian nasihat kepada pemerintah, sebagaimana yang saya kongsi tadi juga, iaitu menyukai kebaikan, kebenaran dan keadilan mereka. Yang mereka buat baik, jangan kita jadi macam mata lalat lah. Mentang-mentang kita tak setuju, sikit kesalahan kita perbesarkan. Tapi bukan bermaksud kita biarkan. Mesti kena tegur. Pemerintah ni tetap kena tegur, supaya dia tidak bermudah-mudah dan rasa selesa dengan sebab amanah, yang Nabi SAW sebut, innaha amanatun wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah. Sesungguhnya itu adalah amanah. Taklifan ni amanah. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan pada hari kiamat dia akan jadi khizyun, kehinaan, wa nadamah, dan penyesalan. Sebab tu kalau tengok para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka masing-masing menolak untuk diberikan amanah, sama ada menjadi khalifah ataupun menjadi gubernur. Ketika orang bertanya kepada Saidina Umar bin Al-Khattab selepas dia ditikam pada solat subuh, kemudian dia minum air, keluar air tersebut daripada luka dia. Dia minum air, kemudian keluar air itu daripada bekas luka dia, menunjukkan bahawa dia dah tak boleh selamat. Jadi orang tanya kepada Saidina Umar, jangan kamu tinggalkan dalam keadaan tiada pewaris, tiada pengganti. Lantiklah anakmu Abdullah bin Umar. Dia kata, jangan, cukuplah Umar sahaja yang menanggung bebanan dunia dan akhirat ini. Dan kalau ditanya pun kepada Abdullah bin Umar, dia takkan terima. Sebagaimana ketika Saidina Uthman bin Affan mati dibunuh juga, syahid dibunuh oleh golongan-golongan yang melampau. Ketika golongan-golongan ini mencari para sahabat untuk melantik khalifah selepasnya, dicari Saidina Ali. Saidina Ali lari masuk ke kebun-kebun, lari dia. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain. Kita berhenti sekejap, tuan-tuan, bila laluan pada azan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sikit lagi, tuan-tuan. Untuk pemerintah mencintai kesatuan umat bersama mereka dan membenci perpecahan umat terhadap mereka. Sebab yang utama dalam Islam, yang utama adalah perpaduan. Itu lebih utama berbanding dengan pemerintahan.
Sebab siapa pun pemerintah, berpadu itu lebih utama. Kita bergaduh cukuplah beberapa minggu sahaja kalau pun nak bergaduh kan. Cukuplah beberapa minggu, kemudian sama-sama hablum minallah hablum minannas, sama-sama membina negara. Itu lebih baik. Itu lebih politik yang matang dan sejahtera. Bergaduh sampai 5 tahun, nak dapat apa sebenarnya? Nak jadi apa kita ni? Kalau layan politik sampai bergaduh macam ni. Dan nasihat untuk umat Islam, iaitu menyukai untuk mereka apa yang disukai untuk diri sendiri. Kita suka untuk mereka apa yang kita suka, dan apa yang mereka suka juga kita suka. Begitu juga sebaliknya, membenci kepada apa yang dibenci, kemudian mengasihani orang yang kecil kalangan mereka dan menghormati orang yang besar kalangan mereka. Sebab tu kita dengan budak-budak kita sayang mereka, membentuk mereka dengan kebaikan dan menghormati orang yang besar, orang-orang yang senior kalangan kita, yang kita ambil hikmah dan pengalaman mereka, bersedih dengan kesedihan mereka dan bergembira dengan kegembiraan mereka, menyertai kebaikan yang dikurniakan kepada mereka, menyukai kemenangan mereka terhadap musuh dan menolak kemudaratan dan keburukan daripada mereka. Itu beberapa perkara berkaitan dengan nasihat kepada Allah, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada pemerintahnya, pemerintah umat Islam dan masyarakat umat Islam. Itu yang dimaksudkan dengan nasihat. Mudah-mudahan kita boleh amalkan berdasarkan apa yang Nabi SAW sarankan. Hadisnya pendek, hafal pun senang. Mudah-mudahan dengan kita menghafal, kemudian kita mengamalkan perkara tersebut, diiktiraf oleh Nabi SAW sebagai umatnya, insya-Allah. Yang baik pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada kelemahan saya. Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Sallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.